Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam negaraku Malaysia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat ilahi kerana limpah kurnia serta izinnya dapat kita berkumpul di pentas forum pada hari ini. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri, nama yang diberi Nur Afiqah binti Karim selaku moderator anda pada hari ini. Hadirin sekalian, tidak lengkap sebuah forum jika berbicara seorang diri. Jadi, marilah pula kita berkenalan dengan ahli panel kita yang kelihatan bersemangat untuk bersama-sama mengupas topik forum kita pada hari ini. Tanpa membuang masa, saya memperkenalkan ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Muhammad Daniel bin Syamnur Ziali yang berasal daripada bumi Cik Siti Wan Kembang. Apa kabar saudara? Baik, saudari moderator Nur Afiqah binti Karim. Seterusnya, terima kasih, saya Alhamdulillah. Seterusnya memperkenalkan ahli panel kita yang kedua, Muhammad Faizin bin Fauzi yang kelihatan begitu segak berbaju biru pada hari ini. Apa kabar saudara? Kabar baik, Alhamdulillah. Baiklah hadirin sekalian, selesai sudah sesi perkenalan kita. Jadi, ayo kita kembali kepada tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah perjuangan tidak pernah terhenti. Hadirin sekalian, saya pasti semua sedia maklum dengan kehebatan bahasa Melayu sejak zaman dahulu lagi, di mana bahasa Melayu menjadi lingua franca sehingga ke zaman Kesultanan Melayu Melaka. Ini menunjukkan betapa hebatnya bahasa Melayu pada suatu ketika dahulu. Namun, sejarah hanya akan tinggal sejarah tanpa perjuangan tokoh-tokoh hebat. Jadi, pada hari ini, mari kita mengupas dengan lebih mendalam berkaitan tajuk ini. Saya mempersilakan saudara Daniel untuk mengenalkan kita salah seorang tokoh kemerdekaan, dan jika tidak keberatan, bolehkah saudara terangkan dengan lebih mendalam akan peranan-peranan tokoh tersebut dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator kita yang cantik molek di sana, iaitu Nur Afiqah binti Karim. Jadi dapat kita lihat iaitu tokoh pramerdeka yang tersohor, yang amat tersohor pada abad ke-20, iaitu Abdullah Munshi. Perkataan Munshi itu sendiri, gelaran Munshi itu sendiri bukan calang-calang orang yang akan mendapat gelaran tersebut. Jadi mestilah Abdullah Munshi mempunyai pelbagai peranan beliau yang hebat-hebat sehingga menjadikan beliau seorang munshi. Gelaran munshi disandang oleh Abdullah Abdul Kadir pada usia 11 tahun. Beliau menyandang jawatan sebagai penyalin dokumen pada Stanford Raffles. Beliau menggunakan peralatan percetakan di kediaman Paderi Mill untuk membuat huruf serta mencetak buku. Seterusnya, beliau telah mengikuti Sir Stanford Raffles ke Singapura selepas perjanjian Syarikat India Timur, British dan Kerajaan Johor pada tahun 1819 dan ditugaskan mengumpul bahasa sastera Melayu lama untuk Sir Stanford Raffles membawa pulang ke England untuk dikaji. Semasa kedatangan Sir Stanford Raffles, penduduk Singapura lebih kurang 150 orang, terdiri daripada orang asli dan pengikut Datuk Temenggung yang menetap di sana. Pergaulan Abdullah Munshi yang luas dengan pegawai Inggeris menyebabkan pemikiran beliau turut dipengaruhi oleh bangsa Inggeris. Seterusnya, sejarah Singapura telah ditulis oleh beliau dan penulisan beliau telah menjadi rujukan oleh para pengkaji sejarah Tanah Melayu. Terima kasih. Jadi saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih saudara Daniel di atas pencerahan yang saya rasa cukup menarik sebentar itu tadi. Di sini kita fahami bahawa Abdullah bin Kadir atau lebih kita kenali sebagai Muhammad Munshi merupakan seorang tokoh yang sangat hebat
Perjuangannya bermula dari kecil sehingga diangkat menjadi munsyid seawal 11 tahun dan kemudian menjadi penyalin dokumen dan pengumpul sastra Melayu untuk Sir Stamford Raffles, dan akhirnya karyanya dijadikan sumber rujukan catatan sejarah Kepulauan Tanah Melayu. Jadi, kita sewajarnya mengikuti jejak langkah beliau dan menjadikan perjuangannya sebagai inspirasi untuk kita memperjuangkan bahasa Melayu juga. Baiklah, tanpa kita membuang masa lagi, ayo kita beralih pula kepada saudara Faizin, iaitu panel kedua kita. Saudara, sudikah saudara sebutkan seorang tokoh daripada zaman pasca kemerdekaan dan apakah peranan yang dimainkan oleh beliau dalam memperjuangkan bahasa Melayu? Dipersilakan. Terima kasih kepada saudari Nur Afiqah selaku moderator kita pada hari ini. Saya ingin menjelaskan peranan Asmah Haji Omar selaku tokoh Pasca Merdeka. Yang pertama, peranan beliau dalam perjuangan bahasa Melayu adalah penyelidikan dalam bidang bahasa. Asmah Haji Omar banyak melibatkan diri dalam bidang penyelidikan, khususnya penyelidikan bahasa. Asmah juga menjalankan penyelidikan dalam berbagai-bagai aspek bahasa, termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik dan lain-lain lagi. Asmah telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Beliau juga membuat kajian lebih daripada 22 bahasa, termasuklah bahasa suku kaum Bajau, Bisayah, Kadazan, Iranun, Lundayeh, Murut, Paitan dan Suluk di Sabah. Seterusnya, peranan beliau dalam melaksanakan pelbagai projek akademik dan kebahasaan. Asmah juga menjadi pengarah projek University of Malaya English for Special Purpose 1977 hingga 1980. Hasil projek ini ialah sebuah buku bersiri Reading for Academic Study siri 1 dan 2 dan Reading Project Science. Asmah juga telah melaksanakan satu lagi projek iaitu University of Malaya Spoken English Project 1980 hingga 1983. Projek ini telah menghasilkan buku bersiri yang dikenal sebagai Spoken English for Professionals. Seterusnya, penglibatan beliau dalam MABIM. Asmah telah menjadi ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu JKTBM sebelum Majlis Bahasa Indonesia Malaysia MBIM, iaitu semasa permulaan kerjasama kebahasaan dengan Indonesia. Beliau telah menganggotai ahli JKTBM dan serentak dengan itu menganggotai MBIM dan Mesyuarat Eksekutif Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia sebagai ahli majlis dalam kelompok eksekutif. Panduan penyusunan kamus istilah dan pedoman-pedoman khas dalam pembentukan istilah, beliau berperanan penting sebagai pengerusi Jawatankuasa Penyelaras Istilah Raja Masitah Raja Arifin 2010. Pengalaman Asmah Haji Omar begitu luas bersama MABIM, iaitu sebagai ahli Jawatankuasa Tetap Bahasa Malaysia JKTBM dan pakar bidang linguistik dari sidang pertama sehingga kini. Itu sahaja daripada saya. Baik, terima kasih saudara Faizin di atas penerangan yang panjang lebar itu. Asmah Haji Omar, seorang tokoh yang cukup menakjubkan. Walaupun beliau seorang wanita, beliau tidak menjadikannya sebagai alasan untuk terus duduk diam dan membiarkan bahasa Melayu terus hilang di dalam zaman. Saya kira kesemua penyelidikan beliau, pelaksanaan projek akademik dan penglibatannya dalam MABIM sahaja sudah cukup untuk membuktikan usaha beliau dalam memperjuangkan bahasa Melayu. Saya juga yakin setiap usaha yang dilakukannya sedikit sebanyak telah mempengaruhi kelestarian bahasa Melayu kini. Baiklah, berbalik semula kepada panel pertama kita, saudara Daniel, kami di sini tertanya-tanya, apakah pula pemikiran yang dimiliki oleh tokoh pra-kemerdekaan kita Abdullah Munshi? Dipersilakan saudara. Terima kasih sekali lagi kepada saudari moderator kita Comel Molek itu, Nur Afiqah binti Karim. Maaf, minta ke slide seterusnya. Dapat kita lihat di paparan ini adalah pemikiran Abdullah Munshi. Antara pemikiran Abdullah Munshi adalah gaya bahasa yang mudah difahami digunakan oleh Abdullah Munshi seperti perbualan sehari-hari tetapi masih terpengaruh oleh bahasa Melayu klasik. Selain itu, pembaharuan dari segi pemikiran dapat dilihat daripada karya-karya beliau
dan menandakan zaman permulaan bahasa Melayu moden. Menurut Safian Hussein, Muhammad Tani Ahmad dan Johan Jaafar 2006, Abdullah Munshi menghasilkan karya-karya yang bertolak daripada dirinya sendiri. Beliau memperlihat satu sifat keindividualan yang hampir-hampir tidak ditemui dalam karya-karya klasik yang lain. Seterusnya, beliau amat berani mengkritik bangsa Melayu termasuklah sistem monarkinya. Oleh itu, ada pihak yang mengatakan beliau dipengaruhi oleh pengaruh kolonial. Pada pendapat saya sendiri, saya tidak setuju bahawa ada pihak yang mengatakan bahawa pemikiran Abdullah Munshi dipengaruhi oleh kolonial. Hal ini demikian kerana apa yang dilakukan oleh Abdullah Munshi memang wajar dilakukan agar dapat menyedarkan masyarakat zaman itu. Perkataan beliau ada maksud yang tersirat dan ada yang tersurat dengan harapan agar masyarakat Melayu zaman itu tidak takut untuk menegur pemerintah yang zalim. Walaupun kata-kata beliau agak keterlaluan, namun ianya telah memberi impak yang besar dalam pembangunan bahasa Melayu itu sendiri. Seperti memberi sumbangan sendiri kepada sastra terutama aspek bahasa dan kewartawanan melalui laporan teliti terhadap pemerhatian di sekeliling meskipun tiada pengarang Melayu era itu yang menjadi pengikut atau menjadikannya rujukan yang penting. Seterusnya, beliau telah mengemukakan idea baru tapi tidak dapat diterima pada zaman itu. Kritikan beliau langsung tidak memberikan kesan terhadap pemikiran masyarakat Melayu ketika itu. Namun begitu, beliau tidak mudah berputus asa. Hikayat beliau adalah hikayat yang pertama yang mempunyai pengarang. Beliau telah mengarang hikayat Abdullah pada tahun 1849 yang merupakan hikayat yang ada pengarang. Sebelum ini, hikayat-hikayat Melayu yang lain tidak ada pengarangnya. Seterusnya, bahasa Melayu yang ditulis. Seterusnya, beliau sedar bahawa bahasa Melayu yang ditulis oleh orang yang bukan berasal daripada tanah Melayu itu hanyalah pengubahsaian nahu bahasa mereka sendiri yang dipaksakan dalam bahasa Melayu. Menurut Kartini Anwar 2017, gelaran bapa sastra moden Melayu moden, menurut Kartini Anwar 2017, Abdullah Munshi mendapat gelaran bapa sastra Melayu moden. Karya-karya Abdullah Munshi lebih berpijak di bumi yang nyata berbanding dengan karya yang sebelum ini. Ceritanya lebih jelas dan tidak berkisarkan cerita istana, tidak mengandungi mitos dan legenda, tidak terbina atas khayalan yang melulu dan tidak mengagumkan golongan istana. Terima kasih, itu saja daripada saya. Kembali semula ke moderator. Baiklah, terima kasih saudara Daniel di atas penerangan yang saya rasa cukup menarik sebentar tadi. Saya cukup terkejut apabila mengetahui bahawa perjalanan perjuangan tokoh hebat ini tidaklah begitu mulus. Maafkan saya. Jika kita dapat lihat hasil karya beliau adalah yang pertama, Hikayat Abdullah, iaitu ia ditulis dalam lingkungan tahun 1840 hingga 1843. Ia diterbitkan pada tahun 1849. Selain itu, Kisah Pelayaran Abdullah. Buku ini mengisahkan tentang pelayarannya dari Singapura ke negeri Kelantan pada tahun 1838. Hikayat Abdullah dicap pada batu tulisan Jawi di Singapura 1849. Hikayat Abdullah juga dicetak dalam tulisan Rumi di Singapura 1914. Karya yang lainnya ialah yang pertama, Syair Singapura Terbakar 1830, iaitu karya yang pertama. Yang kedua ialah Dewa Al-Khuluq 1838. Yang terakhir, Syair Kampung Gelam Terbakar. Kisah Pelayaran Abdullah ke Negeri Jeddah Tidak Tamat 1894 dan karya-karya yang lain yang tidak ada di dalam slide ini. Terima kasih. Saya akan berikan semula kepada moderator kita,
Terima kasih. Baiklah, terima kasih saudara. Baiklah, saya lihat panel kedua kita tidak senang duduk apabila mendengar hujah panel pertama sebentar tadi. Apakah mungkin bermain-main di fikiran saudara panel kedua kita? Saya silakan saudara. Okey, terima kasih kerana mengajukan soalan tersebut. Saya akan menjawab satu persatu tentang peranan Asmah Haji Omar. Beliau berperanan dalam penyelidik tentang, maafkan saya, pemikiran Asmah Haji Omar. Pemikiran tentang susul galur sejarah bahasa Melayu. Asmah Haji Omar menyatakan susul galur serta pemahaman tentang bahasa Melayu yang lengkap melalui ensiklopedia bahasa Melayu. Memerihalkan perkembangan bahasa Melayu dari sudut sejarah, variasi tulisan, ejaan, fonetik, fonologi, nahu, morfologi, sintaksis, ragam bahasa sehinggalah kepada etimologinya. Asmah Haji Omar juga mengatakan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa rumpun Austronesia terbahagi kepada 4 keluarga, iaitu Indonesia, Melanesia, Mikronesia dan Polinesia. Peter Bellwood juga menyatakan dalam Asmah Haji Omar juga berpendapat bahawa tanah asal orang Austronesia adalah di selatan daratan Cina. Pemikiran beliau tentang bahasa dan alam Melayu. Asmah Haji Omar juga meneroka alam pemikiran Melayu dan pengalaman-pengalaman orang Melayu yang terakam dalam bahasanya melalui penelitian terhadap bahasa kanak-kanak, khususnya dalam penuturan bahasa itu sebagai bahasa pertama dan bahasa orang dewasa. Dalam memperkatakan bahasa orang dewasa, beliau melihat pemikiran orang Melayu dalam perhitungan konsep-konsep ruang dan waktu serta cara mengeluarkan arahan dalam bahasa tulisan, iaitu dalam soal peperiksaan. Pemikiran Asmah Haji Omar tentang nahu dan tata bahasa. Asmah Haji Omar 1976 dapat mengesan beberapa prinsip fonologi yang melandasi analisis Zafar tentang sistem ejaan bahasa Melayu. Asmah Haji Omar merupakan penulis bahasa Melayu yang menerapkan nahu struktural sebagai contoh melalui bukunya Nahu Melayu Mutakhir 1982 dan Nahu Kemas Kini 2008, huraian tentang pembentukan kata dan ayat dilakukan menurut pola. Menurut Asmah Haji Omar juga, ayat adalah unit yang paling penting dalam skala tata tingkat Nahu. Ayat terdiri dari klausa yang disertai dengan intonasi ayat yang lengkap, yakni yang dimulai dengan kesenyapan dan diakhiri dengan kesenyapan dan intonasinya menyatakan bahawa ayat itu sempurna dan selesai. Asmah Haji Omar juga berfikiran penggunaan bahasa menurut situasi. Asmah Haji Omar menyatakan pengertian setiap bahasa merujuk kepada pengertian yang mematuhi pedoman-pedoman politik, sosial atau budaya dalam penggunaan bahasa menurut situasi. Menurut Asmah juga setiap bahasa dalam masyarakat berbilang bahasa bermakna menghormati kedudukan sesuatu bahasa sesuai dengan tempat yang diberi kepadanya dalam dasar yang disetujui oleh anggota masyarakat. Akhir sekali, pemikiran beliau tentang wacana. Menurut pandangan Asmah Haji Omar, wacana akademik merupakan hasil kreatif yang menggabungkan faktor-faktor psikologi, sosio-retorik dan bahasa. Asmah Haji Omar menguraikan dan membincangkan teori wacana sebelum memberi pedoman bagaimana menghasilkan aspek-aspek tertentu dalam wacana akademik dan juga keseluruhan teks seperti tesis untuk ijazah tinggi dan karangan akademik yang lain, seperti buku, monograf, laporan kajian dan artikel untuk diterbitkan dalam jurnal akademik. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah terima kasih kepada saudara Pak Izin di atas pencerahan sebentar tadi. Sebagaimana yang kita dengar daripada dua orang panel kita tadi, kelihatan kedua-dua tokoh, pandangan tokoh dalam pandangan pemikiran tokoh adalah sedikit berbeza. Namun sebagai penerus legasi mereka, kita sewajarnya tidak begitu fokus akan perbezaan, tetapi kita haruslah fokus persamaan visi mereka
dalam memastikan bahasa Melayu terus diwarisi kepada generasi yang akan datang. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli panel kita atas kesudian mereka dalam memberikan idea yang bernas sebentar tadi. Terima kasih. Pak Izin, Daniel, Ya, awak berdua tahu tak apakah dia peranan Asma Haji Omar? saya tahu sedikit tentang peranan Asma Haji Omar ni. Apa dia tu Pak Izin? Antaranya adalah peranan beliau dalam penyelidikan dalam bidang bahasa. Asma Haji Omar banyak melibatkan diri dalam bidang penyelidikan, khususnya penyelidikan bahasa. Asmah menjalankan penyelidikan dalam berbagai-bagai aspek bahasa termasuklah bidang tata bahasa, fonologi, semantik dan lain-lain lagi. Asmah juga telah membuat penyelidikan terhadap bahasa Bumiputera di Sabah dan Sarawak. Beliau membuat kajian lebih daripada 22 bahasa. Oh, yang saya tahu Pak Izin, Akak, iaitu dia juga ada penglibatan dalam MABBIM, Panduan Penyusunan Kamus Istilah dan pedoman-pedoman khas dalam pembentukan istilah. Beliau berperanan penting sebagai pengerusi jawatan kuasa penyelaras istilah Raja Masitah Raja Arifin 2010. Pengalaman Asma Haji Omar begitu luas bersama MABBIN, iaitu sebagai ahli jawatan kuasa tetap Bahasa Melayu, Bahasa Malaysia JKTBM dan pakar bidang linguistik dari sidang pertama sehingga kini. Oh, awak berdua tahu tak selain penyelidikan dalam bidang bahasa dan penglibatan dalam MABIM, Asma Haji Omar juga pernah melaksanakan pelbagai projek akademik dan kebahasaan, antaranya projek kajian penggunaan bahasa Malaysia di jabatan-jabatan kerajaan, badan-badan berkanun dan kuasa-kuasa tempatan Sarawak daripada 1983 hingga 1985. Projek ini juga telah menghasilkan sebuah buku yang bertajuk Penggunaan Bahasa Malaysia di Jabatan-Jabatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun dan Kuasa-Kuasa Tempatan Sarawak. Daniel, Pak Izin, dah lambatlah kita nak ke kelas. Mari kita ke kelas. Ya, Jom kita. betul juga tu. Jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kita hari ini Encik Pak Izin dan Encik Daniel dalam mengupas tajuk kita Abdullah Munshi. Jadi, saya ingin mengajukan pertanyaan, apakah dia pemikiran Munshi Abdullah dalam pandangan Encik berdua? Baiklah, kita mulakan sesi soalan kita dengan Encik Daniel dahulu. Pada pandangan saya, beliau amat berani mengkritik bangsa Melayu termasuklah sistem monarkinya. Oleh itu ada pihak yang mengatakan beliau dipengaruhi oleh pengaruh kolonial. Jadi saya berasa tidak puas hati dan saya tidak setuju bahawa ada pihak yang mengatakan bahawa pemikiran Abdullah Munshi dipengaruhi kolonial. Hal ini demikian kerana apa yang dilakukan oleh Abdullah Munshi memang wajar dilakukan agar dapat menyedarkan masyarakat zaman itu. Perkataan beliau ada maksud yang tersirat dan tersurat dengan harapan agar masyarakat Melayu zaman itu tidak takut untuk menegur pemerintah yang zalim. Walaupun kata-kata beliau agak keterlaluan, namun ianya telah memberi impak yang besar dalam pembangunan bahasa Melayu itu sendiri. Jadi itu saja pada pandangan saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Encik Daniel. Baiklah Encik Pak Izin, apakah pula pandangan anda dalam topik yang sama? Pada pendapat saya, idea baru telah dikemukakan oleh Abdullah Munshi tetapi tidak dapat diterima pada zaman itu. Namun begitu, beliau tidak mudah berputus asa. Hikayat beliau adalah hikayat yang pertama yang mempunyai pengarang. Beliau sedar bahawa bahasa Melayu yang ditulis oleh orang yang bukan berasal Melayu itu hanyalah pengubah suaian nahwu bahasa mereka sendiri yang dipaksakan dalam bahasa Melayu. Itu saja pendapat saya. Baiklah, terima kasih Encik Terima kasih. berdua atas pandangan yang cukup menarik itu.
Baiklah murid-murid, hari ini cikgu akan mengajarkan tentang pemikiran Abdullah Munshi. Antara pemikiran Abdullah Munshi adalah gaya bahasa yang mudah difahami digunakan oleh Abdullah Munshi seperti perbualan sehari-hari tetapi masih terpengaruh oleh bahasa Melayu klasik. Faham murid-murid? Faham, cikgu. Cikgu baru teringat. Cikgu ada suruh korang baca, kamu semua baca tentang pemikiran Abdullah Munshi. Betul? Betul cikgu. Yalah cikgu, cikgu ada suruh semalam. Bagus. Jadi cikgu nak Faizin dulu. Faizin, kamu bagi isi pemikiran Abdullah Munshi. Silakan. Baik cikgu. Bagus. Berdasarkan pembacaan saya semalam, saya mendapati Abdullah Munshi ni mengemukakan idea baru tapi tidak diterima oleh masyarakat pada masa itu. Namun begitu, beliau tidak mudah berputus asa, cikgu. Hikayat beliau adalah hikayat yang pertama yang mempunyai pengarang. Beliau juga sedar bahawa bahasa Melayu yang ditulis oleh orang bukan berasal daripada tanah Melayu itu hanyalah pengubahsuaian nahu bahasa yang mereka sendiri yang dipaksakan dalam bahasa Melayu. Itu saja cikgu. Bagus Faizin. Semua isi kamu tu semua betul. Maksudnya kamu buat pembacaan yang baik. Jadi cikgu nak dengar Afiqah pula bagi isi tentang pemikiran Abdullah Munshi. Abdullah Munshi, dia amat berani mengkritik bangsa Melayu termasuklah sistem monarkinya. Oleh itu, ada pihak yang mengatakan beliau ni dipengaruhi oleh pengaruh kolonial. Tapi cikgu, saya tak setuju. Saya berpendapat Abdullah Munshi ni, Kenapa? bagi saya kritikannya hanyalah untuk sedarkan masyarakat zaman itu. Walaupun kritikannya agak kasar, tapi impaknya sangat besar cikgu dalam pembangunan bahasa Melayu. Seperti aspek bahasa, kewartawanan. Tapi sayang cikgu, para pengarang zaman itu tak mengikutinya dan tak menjadikannya sebagai tempat rujukan. Itu je cikgu. Bagus Afiqah. Bagus Faizin dengan Afiqah. Jadi itu saja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Pada suatu ketika dahulu terdapat seorang tokoh pramerdeka, iaitu beliau dikenali sebagai Abdullah Munshi. Nama sebenarnya ialah Abdullah Abdul Kadir Munshi dan merupakan tokoh bahasa Melayu moden tersohor pada abad ke-20. Beliau dilahirkan pada bulan Ogos 1796 di Kampung Pali, Melaka. Mendapat gelaran Munshi pada usia 11 tahun apabila mengajarkan pendidikan agama Islam kepada askar-askar Melayu di Melaka. Abdullah Munshi telah bertugas sebagai penyalin dokumen kepada Sir Stamford Raffles. Sir Stamford Raffles telah ditempatkan di Singapura selepas perjanjian Syarikat Hindia Timur, British dan Kerajaan Johor pada tahun 1819. Semasa kedatangan Sir Stamford Raffles, penduduk Singapura lebih kurang 150 orang, terdiri daripada orang asli dan pengikut Datuk Temenggung yang menetap di sana. Pergaulan Abdullah Munshi yang luas dengan pegawai Inggeris menyebabkan pemikiran beliau turut dipengaruhi oleh bangsa Inggeris. Penulisan beliau tentang sejarah Singapura telah menjadi rujukan para pengkaji sejarah tanah Melayu berkaitan penduduk British di tanah Melayu pada abad ke-19. Beliau menggunakan gaya bahasa yang tersendiri, iaitu menggunakan bahasa perbualan sehari-hari dan ianya mudah dipahami tetapi masih terpengaruh oleh bahasa Melayu klasik. Karya-karya beliau memperlihatkan pembaharuan dari segi pemikiran dan menandakan zaman permulaan bahasa Melayu moden.